Sebelum itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng, notifikasi dan dapatkan update daripada saya. Assalamualaikum semua anak-anak cikgu. Okey, kita sambung lagi pada hari ini 1.3 aplikasi pengurusan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Okey, kalau anak-anak cikgu dah lihat video sebelum ini, iaitu 1.2 peranan pengurusan sumber manusia. Okey, peranan pengurusan sumber manusia di mana di situ terdapat 9 peranan yang mana pengurus kena pantau, kena buat. Okey, di dalam sesebuah organisasi. Okey, tapi di dalam 1.3 kita akan lihat aplikasi tadi, ada 9 aplikasi tadi, okey, 9 peranan tadi yang telah digunakan di dalam perniagaan yang bersaiz besar, okey, untuk memastikan perniagaan itu berdaya saing dan dapat menjalankan bisnes dia dengan baik. Okey, dan meneruskan perniagaan dia sehingga hari ini. Okey, walaupun berada di era yang berbeza, tapi dia masih boleh kekal. Dia masih boleh kukuh sehingga sekarang. Okey, apa yang kita nak lihat di sini ialah apakah aplikasi yang digunakan pakai oleh syarikat perniagaan ini bagi memastikan dia mampan sehingga kini. Okey, jadi kita tengok bersama-sama. Okay. Anak-anak, apa yang anak-anak akan dapat ialah nanti anak-anak dapat mengaplikasikan 9 peranan pengurusan sumber manusia. Okay, sebelum ni anak-anak dah belajar 9 peranan, betul tak? Sekarang nak aplikasikan dia di dalam sesebuah perniagaan supaya perniagaan itu dapat kekal, dapat berdiri dengan kukuh, okay, dapat berdaya saing, okay, sehinggalah sekarang. Okay, walaupun kita mengalami kegawatan ekonomi, kita mengalami pelbagai masalah, pandemik, tapi dia masih boleh kukuh, masih boleh berdiri sehingga sekarang. Okey, di sini perniagaan yang mampan, okey, dia ada kekuatan tersendiri. Sebab itulah dia boleh ada, okey, dia boleh establish, kata stable lah kan, okey, dalam aspek penciptaan nilai dan boleh mengekalkan prestasi kedudukan keuangan hingga kini dan membuat penarafan yang meningkat secara berterusan. Ni kejayaan perniagaan yang dapat kekal sehingga kini, utuh sehingga kini, okey, sebab dia ada kekuatan tersendiri dan pencapaian prestasi kedudukan kewangan dia yang banyak. Okey. Okay, kita akan lihat organisasi yang pertama ataupun perniagaan yang pertama, Maybank, Malayan Banking Berhad. Okay, apakah 9 di antara 9 peranan yang digunakan oleh Maybank tadi? Okey, tadi kita ingat sebab sebelum ni cikgu dah ajar 9 peranan pengurusan sumber manusia. Di antara 9 tadi, Maybank tadi ada menggunakan beberapa peranan. Okey, pengurus dia menggunakan beberapa peranan untuk memastikan pekerja-pekerja ataupun kita panggil sumber manusia tadi kekal setia bersama Maybank. Jom kita lihat, kita belajar bersama-sama. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak semua, cikgu percaya anak-anak semua pernah tengok Maybank. Orang kata apa? Harimau mengaum. Ini memang trademark lah. Bagaimana nak pergi jumpa harimau? Okey, nak jumpa harimau mengaum. Tu tahulah maksudnya Maybank. Okey, Maybank ni kalau dia bukan sekadar berada di Malaysia, okey, dia berada di beberapa buah negara luar. Kita pergi Thailand pun dia ada, pergi Indonesia pun dia ada. Maksudnya Maybank ni terkenal. Okey. Kalau dia di Malaysia, dia ada sebuah
perbankan yang terbesar lah, okay, di Malaysia. Okay, di negara luar, Maybank ni ada 374 buah cawangan di negara kita, 90 buah cawangan di luar negara, dan kita ada 2,700 buah mesin ATM di dalam negara kita sahaja. Okay, mesin ATM ni bukan setakat berada di dalam bank dia sahaja, tapi berada di kedai minyak. Okay, banyaklah berada di stesen-stesen minyak, berada di shopping mall, dan juga of course lah di bank Maybank sendiri. Okay, sebab pengguna Maybank ni terlalu ramai. Di sini Maybank menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengguna dia di serata tempat. Okay, apa yang Maybank offer ni? Okay, selalunya kita pergi bank, kita simpan duit. Of course lah kan, simpan duit, betul tak? Okay, menabung, okay, tempat menyimpan duit. Okay, sebenarnya selain pada menyimpan duit, dia juga menyediakan perkhidmatan pinjaman. Okay, cikgu beli kereta cikgu memang menggunakan Maybank lah buat pinjaman loan dengan Maybank. Okay, dia juga ada menyediakan perkhidmatan pinjaman personal, okay, perbankan pengguna, dan juga untuk perniagaan dan perbankan corporate. Jadi cikgu percaya banyak orang kata pun ramai ataupun banyak peniaga-peniaga yang membuka akaun Maybank sebagai akaun rasmi orang kata apa, perniagaan dia. Senang nak berurusan sebab kat mana-mana pun boleh nampak Maybank ni. Okay, tak susah untuk mencari Maybank ni. Dan bagaimana dia berjaya sampai boleh buka 374 buah cawangan kat negara kita, 90 buah di luar negara. Okay, inilah kejayaan dia tadi. Bergantung kepada kecekapan pengurusan sumber manusia. Mestilah cekap mengurus sumber manusia. Bayangkan berapa banyak sumber manusia yang dia ada. Macam mana nak pastikan sumber manusia dia tadi, pekerja dia tadi kekal dengan Maybank ni. Okay, kita tengok. Okay, apa yang Maybank buat? Okay, nak memastikan ada orang kata kekal, mampan hingga hari ini. Okay, pertama dia menyediakan kompetensi dan praktikal program. Kompetisi ni latihan, okay, kecekapan. Okay, yang kedua, nampak tak? Menetapkan KPI. Okay, tu cikgu kata tadi. Kalau tengok video sebelum ni juga kata sama ada dia syarikat swasta ataupun syarikat awam, okay, perkhidmatan awam, semua, okay, sekarang ini telah menetapkan KPI sebagai prestasi kepada staf itu sendiri. Okay, kita nak pekerja yang berdedikasi, kita nak pekerja yang cekap. Sebab kita nak mereka ini memastikan visi syarikat tadi tercapai. Sebab tu semua ada KPI. Yang ketiga, program kepimpinan. Okay, dalam pemantapan budaya profesional. Nampak dia guna pemantapan budaya profesional. Kalau tengok video sebelum ni pun cikgu dah terangkan dah. Pemantapan budaya profesional yang mengikut contoh daripada negara Jepun. Aplikasi kita pun ambil untuk buat kat negara kita, kat organisasi kita supaya lebih tersusun, lebih terancang. Okay, dan ni nampak tak skim ganjaran? Okay, inilah yang digunakan oleh Maybank. Okay, kita lihat yang pertama. Apa yang Maybank buat? Dia menyediakan latihan kepada pekerja supaya pekerja tadi mempunyai bakat, mengeluarkan bakat-bakat yang terpendam di dalam diri dia. Okey, dan dapat meningkatkan kemahiran supaya pekerja tadi lebih cekap. Lebih berupaya untuk bekerja, okey, dalam dunia era sekarang. Okey, Maybank ni juga bukan sekadar dia buat latihan di antara dia sahaja, tetapi juga dia sering bekerja sama dengan pihak kerajaan dan pihak lain supaya mereka dapat berkongsi kemahiran pekerja. Sebab itulah dia boleh berada di luar negara, dan bila berada di dalam negara kita pun dia banyak buka
cawangan. Okey, sebab dia sentiasa menerapkan latihan kepada pekerja-pekerja dia supaya berdaya saing. Okey. Okey. Sebab kadang-kadang kita tengok ada banyak bank yang buat bergabung, okey, berusaha sama, okey, bergabung. Kalau kita tak boleh kukuh, tak boleh berdiri sendiri, okey, tak lama kita akan dengar bank ni bergabung dengan bank ni. Okey, lepas tu guna satu nama. Okey, memang daripada dulu kita, kalau zaman cikgu dah tengok gabungan bank A dengan bank B. Okey, sebab dia tak boleh nak kukuh lah, macam ni lah. Okey. Okay, seterusnya ingat tadi Maybank menyediakan latihan kepada pekerja-pekerjanya dan juga menyediakan latihan bersama pihak kerajaan dan swasta supaya pekerja tadi tidak ketinggalan tentang orang kata apa, latihan-latihan yang berkaitan dengan bank lah, sistem, produk-produk bank terkini, okay, berkaitan dengan interest, tu pentinglah kepada staff-staff bank. Okay, seterusnya yang nombor 2, Maybank juga menetapkan KPI tadi. Kenapa? Kenapa perlu letakkan KPI? Untuk memastikan prestasi syarikat dapat naik. Individu kita sendiri dapat berdaya saing. Maksudnya dia buat kerja itu bersungguh-sungguh sebab dia nak pun dia ada KPI dia sendiri. Okey, KPI mestilah 90 ke atas. Bila kita dapat tinggi, nanti kita dapat bonus banyak ataupun dapat naik gaji banyak. Okey, itulah sebabnya. Kita kena rajin. Okey. Sebenarnya di sini mereka ni ada antara orang level bawah, okey, yang bawah dengan yang pertengahan, mereka akan sentiasa mengadakan sesi dialog lah, okey, untuk memberi laluan kepada pekerja tadi, menyumbang idea untuk menambah baik organisasi. Okey, dia adakan sesi dialog. Okey, di sinilah kita dapat menilai. Okey, sebab kita nak menilai KPI setiap orang. Okey, individu. Bos ataupun pengurus akan menilai kata apa, KPI anak buah. Sebab itulah bos, pengurus tadi akan sentiasa mengadakan sesi dialog dengan pekerja biasa supaya kita nak tengok idea dia, kita nak tengok prestasi dia, outlook dia, supaya kita nak menilai itu senang. Okay, sebab kita nak menilai, pihak syarikat katakan Maybank telah menetapkan 5 kriteria yang perlu dinilai kepada semua orang. Okay, maka bila kita nak menilai, kita menilai daripada awal tahun sehingga pertengahan tahun ataupun awal tahun sehingga akhir tahun. Ada setengah syarikat dia buat 2 tahun sekali penilaian. Sebab Januari hingga Jun, okay, Julai hingga di Disember. Okay, di situlah kita kena sentiasa duduk bersama dengan orang bawah, memerhatikan, okay, meminta pandangannya, okay, bagi dia semua idea. Kita nak tengok bakat dia, kita nak tengok dia punya talent, apa orang kata? Kata apa, sikap dia, okay, macam mana. Di situlah kita nak letakkan KPI. Sebab kalau kita tak bersama dengan mereka, susah untuk kita tentukan KPI staff kita. Sebab dia mesti ada bukti tau. Tak bolehlah suka-suka hati letak. Nanti bila staff tanya, "Cik, kenapa saya dapat sikit je KPI saya?" Kita nak jawab apa? So sebagai seorang pengurus, kita mestilah orang kata apa, transparent dengan staff. So at least bila staff tanya, "Cik, kenapa saya dapat 80 je? Kenapa dia dapat 90?" Okay, kita boleh menjawab kembali sebab kita pernah bersama dia, duduk bersama dia, melihat perkembangan dia. Okay, tu orang kata kena transparent lah bila KPI ni bersama dengan anak buah. Okay, seterusnya kita lihat program kepimpinan dalam pemantapan budaya profesional. Okay, di sini dia tumpukan kepada kreativiti dan inovasi bakat baru. Okay, dia buat ujian wawasan. Dia boleh selesaikan masalah. Dia boleh buat kepintaran matematik, ialah sebab bank kan menyaki ruang kan. Okay, buat aplikasi dalam online.
dan dapat menangani persekitaran yang mencabar seperti hari ini. Okey, di sinilah dia aplikasikan apa yang telah dibuat oleh negara luar. Okey, so buatlah program di dalam syarikat itu tadi. Okey. Okey, yang keempat. Okey, skim ganjaran. Apa yang Maybank sediakan adalah menyediakan peluang pembangunan dan kerjaya. Okey, maksudnya kat sini boleh naik pangkat. Okey, kalau dia bagus, betul ada KPI tadi. Bila penilaian dia bagus dan dia layak untuk naik pangkat, dia akan dinaikkan pangkat. Okey, so tak ada orang nak pertikaikan bila dia berjaya naik pangkat ataupun dapat jawatan baru. Okey, sebab berdasarkan KPI tadi. Okey, kemudian faedah. Apakah faedah yang dia dapat? Okey, mungkin faedah cuti sakit, KWSP ataupun faedah bonus. Okey, ni bayaran asas kalau dia buat beli barang insurans ke, okey, apa-apa barang lah yang dia beli kat Maybank dapat bayaran asas, kemudian dia dapat tunai boleh ubah. Okey, di Maybank juga ada menggunakan konsep Tiger. Apa dia konsep Tiger? Okey, mewujudkan persekitaran kerja dalaman yang positif dan harmoni. Okey, kita tengok Tiger. Apa yang Tiger ni ada dekat Tiger? Tiger ni suka gaduh orang dengan orang tak? Dia tenang, ya kan? Duduk tenang, berehat, okey, tak nak kacau siapa-siapa. Tetapi bila dia bertindak, okey, dia sangat agresif kan. So kita nak suasana yang positif, sebab tu dia boleh jadi ketua kan. Okey. Seterusnya kita lihat pula, okey, syarikat Pro 2. Siapa tak kenal Pro 2 ni? Okey, syarikat kereta lah kan yang menghasilkan kereta Pro 2. Okey, Viva, Myvi kan. Okey. So kita lihat bagaimana Pro 2 ini dapat bersaing, okey, dengan Proton. Kita tahu Proton ni dah wujud lama kan dekat negara kita, dan tiba-tiba ada pula keluaran kereta Malaysia yang bernama Pro 2. Macam mana Pro 2 ini boleh kukuh sehingga sekarang? Sedangkan kita ada pesaing hebat kat Malaysia juga, iaitu Proton. So, apakah peranan, daripada 9 peranan tadi, apakah yang mana satu yang dia guna di dalam syarikat dia? Jadi kita tengok. Okey, secara ringkas dululah, Pro 2 ni awak pun tahu kan, pengeluar kenderaan Malaysia yang mencatatkan jualan tertinggi. Okey, ditubuhkan pada tahun 1993. Okey, kilang dia di Sungai Corawang. Okey, luas 80 hektar, sangat besar. Okey, kemudian dia mengeluarkan kancil. Okey, pada tahun 1994, setahun kemudian. Okey, kemudian dia kukuh sehingga sekarang dan mengeluarkan pelbagai jenis kenderaan dan dapat mampan lah sehingga kini. Okey, so kita nak tengok apakah kriteria yang dia guna, apakah peranan yang dia guna sehinggalah Pro 2 ini mampan. Okey, perniagaan yang mampan dan cekap. Okey, boleh kukuh, boleh berdaya saing, boleh orang kata kekal sehingga hari ini. Okey, kalau Maybank tadi guna 4. Okey, 4 peranan yang diaplikasikan di dalam syarikat. Okey, kita belajar 9 peranan, tapi Maybank guna 4 dalam syarikat dia. Okey, kita tengok Pro 2 pula, dia guna berapa? Berapa daripada 9 dia aplikasikan dalam syarikat dia? Dalam syarikat Pro 2 tadi ni nak? Jom. 4 juga. Okey, kalau kita tengok tadi, Maybank ada skim ganjaran. Okey, Pro 2 pun ada skim ganjaran dia. Okey, ni ganjaran ni sangat penting sebenarnya kepada pekerja-pekerja supaya pekerja tadi suka, happy, setia, kekal kat situ. Okey, sebab itulah sangat penting skim ganjaran ini.
Okey, disebabkan produk ini adalah sebuah kilang kan. Okey, maka di sini sebenarnya produk ini menggunakan peranan dia menghuraikan spesifikasi tugas dia dengan detail. Okey, sebab dia ada kata bidang yang berbeza. Okey, so bila ada penghuraian tugas, maka job description lah kita panggil lah. Dia membolehkan pekerja tadi dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Sebab dia faham. Okey, kalau bidang bahagian A, apa dia kena buat? Okey, sebab ada yang pasang body je. Ada yang pasang tayar saja. Okey, ada yang bahagian QC. Okey, itu sebab itulah tugas mereka berbeza, job description juga berbeza. Kemudian mereka bekerja dalam satu pasukan. Ini pun ada tadi kan, cikgu dah terangkan video sebelum ini, budaya kerjasama pasukan. Okey, kemudian yes, keperluan pekerja dan merekrut pekerja. Okey, apa keperluan pekerja dia? Sebab bila kita sebut dalam perkilangan, kita kena tengok dia ada bahagian yang berbeza. Okey, pengurus apa yang kita perlukan? Pekerja apa yang kita perlukan di situ? Sebab kita perlu tentukan dia. Okey, sama ada kita memerlukan engineer, jurutera, adakah kita memerlukan orang yang pasang sahaja, ataupun kita perlu QC dekat situ. So di sinilah pengurus sumber manusia perlu mengurus syarikat dia tadi, keperluan pekerja, apa yang kurang di situ dan apa yang diperlukan. Bila dia perlukan katakan jurutera, maka dia perlu mengambil pekerja atau merekrut pekerja tadi dengan membuat temu duga. Sebab skop berbeza. Tak boleh jurutera nak pergi tugas QC. No, nanti salah pula QC. Apa dia tak tahu nak buat inspection apa dekat situ kan? Takkanlah jurutera nak pergi pasang tayar, boleh ke? Kan apa benda dia pasang pun kita tak tahu nanti, okay? So di sinilah keperluan pekerja, rekrut, kemudian sediakan huraian dan spesifikasi tugas, work as a team, dan produk sediakan ganjaran dan insentif yang mudah, sabar, semua orang suka. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, di sini penghuraian dan spesifikasi tugas. Okey, Samsul lebih nak sebut kan. Pekerja akan mengikut kemahiran dan keupayaan yang sesuai. Ikut kemahiran, sebab tu kita kata ada tugas masing-masing. Okey, sebelum nak ambil pekerja, kita kena terangkan dekat dia apa yang dia kena buat. Dan jika dia sesuai, kita akan ambil. Okey, so, bila kita ambil pekerja yang berkemahiran betul dengan jawatan yang disediakan, okey, inilah yang dia boleh buat tadi. Okey, meningkatkan keupayaan dan kompetensi serta sumbangan dia kepada syarikat tadi. Sebab dia kena memajukan syarikat, maksudnya dia bekerja lah, dia boleh buat, dia boleh beri sumbangan, okey, sebab dah sesuai dengan job description tadi. Okey, kemudian kita juga menyediakan latihan simulasi, ada latihan praktikal dan mendedahkan dengan penggunaan teknologi terkini. Okey, supaya dia tahu apakah sistem ataupun robot yang digunakan di dalam produk tadi, ataupun mesin lah, robot dah kita panggil mesin, ataupun jentera. Dia kena tahu, okey, dalam tu dia pakai software apa, okey, sistem apa. Seterusnya, budaya kerjasama. Di sini dia ada program mentor-mentee dan belajarkan diri. Okey, bagi menggalakkan berkongsi pengetahuan profesional, teknikal dan pengalaman sekaligus dapat meningkatkan KPI organisasi. Yes, betul penting KPI ni, okey. KPI penting, kerja as a team pun sangat penting sebab kita akan berkongsi pengetahuan, kemahiran, pengalaman, brainstorming kita pun akan memberikan idea yang bernas dekat situ, okey. Work as a team, okey.
Okey, di sini keperluan pekerja merekrut pekerja. Okey, sistem pengurusan sumber manusia PSM, pengurusan sumber manusia, dia akan memantau keperluan pekerja melalui pangkalan data. Okey, ada sistem data yang telah dibentuk oleh syarikat Pro2 itu sendiri supaya proses pengeluaran tidak terganggu kerana masalah kekurangan pekerja. Di sinilah mereka kena tentukan keperluan pekerja berdasarkan pangkalan data tadi. Okey, kita tengok kalau bahagian A pasang enjin perlu berapa orang? Perlu siapa? Okey, kalau bahagian B perlu pasang tayar. Okey, berapa orang? Okey, bahagian C QC, quality inspection, berapa orang? Okey, inilah berdasarkan pangkalan data supaya pekerja cukup. Tak ada masalah. Nanti kalau ada masalah, kenderaan akan jadi delay untuk diproduce. Kemudian, keperluan pekerja dapat diatasi dengan cara menggantikan pekerja, mengambil pekerja secara luaran atau ambil daripada tempat lain, ataupun buat promosi dalaman. Promosi dalaman ni maksudnya kita ambil saudara mara siapa-siapalah yang nak bekerja di situ secara dalaman. Kalau luaran kita buat interview temuduga, buat iklan. Okey, ganti kita ambil stok daripada Tanjung Malim ataupun daripada Rawang, ganti sekejap. Okey, ni kalau kita rasa kekurangan pekerja. Okey, adalah cara yang digunakan. Okey, yang terakhir ada skim ganjaran. Okey, supaya dapat menambah baik prestasi pekerja. Betul, ini sangat penting. Okey. Kemudian selain itu, Pro2 menyediakan khidmat nasihat dan kaunseling untuk memotivasikan pekerja yang dah rasa down, ekonomi dia tak bagus, dia tak nak datang kerja. Kemudian yang penting sekali adalah antara hubungan majikan dan pekerja yang sangat baik, harmoni. Di sini akan menjadikan orang itu dapat bekerja dengan lebih baik, dan dia dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Alhamdulillah. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak cikgu dapat faham tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. Untuk pengetahuan anak-anak cikgu, sebenarnya topik 1.2 dan 1.3 ini dia ada kaitan. Sebenarnya 1.2 kita belajar 9 peranan. 1.3 peranan tadi diaplikasikan di dalam organisasi ataupun perniagaan lain. Di sini cikgu hanya memfokuskan kepada Maybank dan Pro2. Sebenarnya dia ada banyak lagi organisasi yang menggunakan 9 peranan itu. Di perkhidmatan awam pun menggunakan peranan itu juga. Cikgu harap anak-anak cikgu dapat faham apa yang cikgu jelaskan. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk awak semua dan dapat disebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.